Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah penubuhan ASEAN-India Comprehensive Strategic Partnership menyediakan lebih banyak peluang untuk dimanfaatkan rakyat kedua-dua belah pihak. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menekankan perlunya pembentukan dasar dan tindak balas inovatif untuk menangani kesan perubahan iklim. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah hubungan dialog ASEAN-India yang sudah terjalin sejak 30 tahun lalu telah menghasilkan hubungan rapat antara rakyat ASEAN dan India serta menyumbang ke arah pertumbuhan dan pembangunan. Oleh itu, Baginda bertitah penubuhan ASEAN-India Comprehensive Strategic Partnership pada tahun lalu menyediakan lebih banyak peluang untuk dimanfaatkan kepada rakyat kedua-dua belah pihak. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa berangkat menghadiri sidang kemuncak ASEAN-India ke-20 pagi tadi di Jakarta Convention Centre Republik Indonesia. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah merakamkan ucapan tahniah kepada India selaku pengerusi G20 pada tahun ini dan seterusnya mengucapkan selamat maju jaya kepada Tuan Yang Terutama Narendra Modi, Perdana Menteri India bagi sidang kemuncak G20 tersebut. Ketika ASEAN mengharungi revolusi industri keempat, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengalu-alukan bagi meningkatkan kerjasama dalam bidang IT yang akan memacu lagi pertumbuhan ekonomi serantau. Baginda juga bertitah menyambut baik inisiatif-inisiatif untuk mengembangkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS bagi memanfaatkan era transformasi digital. Sementara itu, Perdana Menteri Republik India semasa menyampaikan ucapan antara lainnya menekankan ASEAN merupakan tonggak utama dalam Act East Policy India dan dengan itu, India menyokong penuh ASEAN Centrality dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. I wish Prime Minister Modi every success in the upcoming G20 summit in the next few days. Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura, selaku negara penyelaras hubungan dialog ASEAN-India, seterusnya menyampaikan kenyataan bersama ASEAN yang menyambut baik peningkatan kerjasama melalui penubuhan ASEAN-India Comprehensive Strategic Partnership pada bulan November yang lalu dan menghargai sumbangan India terhadap seni bina serantau ASEAN. Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Singapura juga mengalu-alukan kerjasama dalam bidang-bidang baharu seperti tenaga yang dapat diperbaharui serta usaha-usaha bagi memastikan rangkaian bekalan yang berdaya tahan dan meningkatkan kerjasama dalam keselamatan makanan. Dalam sidang kemuncak tersebut, para pemimpin menggalakkan usaha-usaha ke arah mengenal pasti sinergi antara Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 dan Act East Policy dan juga kemajuan kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kesaling hubungan dan perdagangan dan keselamatan maritim. Pada penghujung sidang kemuncak, ASEAN-India Joint Leaders Statement on Strengthening Food Security and Nutrition and Response to Crisis dan ASEAN-India Joint Statement on Maritime Cooperation telah diluluskan. Pada sidang kemuncak Asia Timur EAS ke-18 pula, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menitik beratkan kepentingan untuk menangani perubahan iklim berikutan kesan buruk
kefokusan teruk termasuk kehilangan nyawa dan pertumbuhan ekonomi yang terjejas akibat suhu global yang semakin meningkat. Ke arah ini, baginda menggesa pembentukan dasar dan tindak balas inovatif untuk menangani kesan perubahan iklim dan seterusnya mengalu-alukan sokongan dalam meningkatkan keupayaan ASEAN Centre for Climate Change untuk melaksanakan dan menyelaras kerjasama praktikal mengenai isu iklim di rantau ini. Sidang Kemuncak Asia Timur berlangsung di Jakarta Convention Center, Republik Indonesia. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Teraman Mulia Paduka Seri Pengenan Muda Abdul Matin. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengalu-alukan kehadiran Tuan Yang Terutama Hun Manet, Perdana Menteri Kemboja, Tuan Yang Terutama Li Qiang, Premier of the State Council of the People's Republic of China dan Tuan Yang Terutama K. Ralazana Gusmao, Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste ke sidang Kemuncak Asia Timur buat julung kalinya. Baginda bertitah menekankan kepentingan EAS sebagai platform strategi bagi mengadakan dialog membina dan kerjasama praktikal mengenai isu-isu semasa dan berkepentingan bersama. Justru titah baginda, ASEAN perlu terus menumpukan perhatian untuk memajukan inisiatif-inisiatif yang bermanfaat di tengah-tengah pergolakan geopolitik yang kian meningkat bagi memastikan EAS kekal relevan sebagai sebuah platform untuk bekerjasama. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga menekankan kepentingan untuk meningkatkan usaha-usaha bagi meningkatkan kesediaan serantau dalam menghadapi kecemasan kesihatan di masa akan datang. Titah baginda, kerjasama adalah diperlukan untuk mengukuhkan keupayaan sistem kesihatan di peringkat kebangsaan dan serantau, termasuk akses kepada pengeluaran dan perkongsian peralatan perubatan dan vaksin. Manakala Tuan Yang Terutama Muhammad Shahabuddin, Presiden Republik Rakyat Bangladesh, selaku pengerusi Indian Ocean Rim Association IORA dan Tuan Yang Terutama James Brown, Perdana Menteri Kepulauan Cook, selaku pengerusi Pacific Islands Forum PIF, mengongsikan kenyataan untuk mengukuhkan seni bina serantau bagi menyokong pusat perkembangan ekonomi. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Dr. Kao Kim Hoon, Setiausaha Agung ASEAN, turut melaporkan perkembangan pelaksanaan Pelan Tindakan Sidang Kemuncak Asia Timur termasuk memajukan kerjasama dalam kemampanan tenaga dan kesihatan mental serta meningkatkan kesiapsiagaan serantau bagi menghadapi kecemasan masa depan. Para pemimpin EAS menyatakan kepentingan ASEAN memimpin pembentukan seni bina ekonomi dan keselamatan serta memastikan keamanan, keselamatan dan kemakmuran serantau terpelihara. Para penghujung sidang Kemuncak East Asia Summit Leaders Statement on Maintaining and Promoting the Region as an Epicentrum of Growth telah diluluskan. Pada sebelah petang kemarin, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN Plus 3 ke-26. Sidang Kemuncak berlangsung di Jakarta Convention Center, Republik Indonesia. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pengenan Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan bahawa ASEAN Plus 3 APT telah berjaya memudahkan penyelarasan dalam pelbagai bidang dan membantu menangani krisis kewangan dan kesihatan yang memberi impak kepada rantau ini. Justru saling bekerjasama titah baginda adalah penting bagi memastikan keselamatan makanan, terutamanya untuk memastikan kesediaan yang berterusan bagi APT, Emergency Rice Reserve, yang mustahak dalam melindungi keselamatan makanan semasa kecemasan. Dalam mengakhiri titah, baginda mengiktiraf bahawa mekanisme yang relevan seperti Chiang Mai Initiative Multilateralization CMIM, ASEAN Plus 3 Macroeconomic Office AMRO dan Asian Bond Markets Initiative telah dibangunkan untuk bertindak balas terhadap krisis ekonomi dan kewangan sebelum ini. Dalam hal ini, baginda menzahirkan rasa puas hati dengan perbincangan berterusan
untuk meneroka penggunaan mata wang tempatan bagi menyelesaikan urus niaga serantau yang akan meningkatkan lagi kedayatahanan serantau dan mengukuhkan perdagangan dan pelaburan. Tuan Yang Terutama Yoon Suk Yeol, Presiden Republik Korea, selaku negara penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN Plus 3 semasa menyampaikan ucapan menekankan kepentingan tindakan bersepadu untuk menangani cabaran masa kini iaitu ketegangan geopolitik dan krisis iklim ke arah memastikan ASEAN menjadi pusat perkembangan ekonomi. Continues to serve as a unique platform. Sesi diikuti dengan kenyataan Tuan Yang Terutama Fumio Kishida. Perdana Menteri Jepun menyatakan komitmen Jepun terhadap multilateralisme keselamatan makanan serta untuk menyokong pelaksanaan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific AOIP. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Li Qiang, Premier of the State Council of the People's Republic of China, menekankan bahawa ia penting bagi ASEAN dan negara-negara APT untuk meningkatkan komunikasi bagi memastikan asas yang kukuh bagi APT dan membina komuniti ASEAN dengan masa depan yang sama. Pada sidang kemuncak itu, para pemimpin berbincang mengenai hala tuju masa depan APT bagi menyokong tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Pada penghujung sidang kemuncak tersebut, ASEAN Plus 3 Leader Statement on Developing Electric Vehicle Ecosystem telah diluluskan. Selepas sidang kemuncak ASEAN Plus 3 ke-26, ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berangkat bersama para pemimpin lainnya bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-11 di Jakarta Convention Center Republik Indonesia. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengiktiraf sokongan Amerika Syarikat yang berterusan terhadap usaha-usaha ASEAN dalam pembangunan komuniti serta dalam memastikan rantau ini kekal aman dan makmur. Oleh itu, baginda menyambut baik ASEAN-US Leader Statement on Cooperation on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang mengesahkan semula komitmen untuk memajukan kerjasama praktikal dengan berpusatkan pada ASEAN. Baginda juga menzahirkan penghargaan kepada Amerika Syarikat atas penekanan berterusan terhadap peningkatan kesaling hubungan antara rakyat dan pembangunan modal insan. Golongan belia selaku pemangkin perubahan berpotensi untuk meningkatkan lagi kemajuan sosio-ekonomi. Oleh itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menggalakkan kedua-dua belah pihak untuk meneroka peluang-peluang penempatan dan kerjasama penyelidikan bagi para penuntut yang merangkumi pelbagai bidang terkemuka. Baginda juga menyambut baik kerjasama dalam perubahan iklim dengan menghubungkan agensi-agensi relevan di Amerika Syarikat bersama ASEAN Center for Climate Change melalui penyelidikan bersama, analisis dan perkembangan dasar. Sementara itu, Puan Yang Terutama Kamala Harris, Naib Presiden Amerika Syarikat, semasa menyampaikan ucapan antara lainnya mengongsikan dengan memanfaatkan perkongsian Amerika Syarikat bersama ASEAN akan dapat meraih peluang besar untuk pertumbuhan melalui pelaburan dalam ekonomi digital, usaha untuk mengatasi perubahan iklim dan penubuhan pusat ASEAN Amerika Syarikat di Washington DC. Tuan Yang Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia dan pengerusi ASEAN selaku negara penyelaras hubungan dialog ASEAN Amerika Syarikat seterusnya menyampaikan kenyataan bersama ASEAN yang menggalakkan peningkatan keselamatan makanan dan tenaga melalui kerjasama dalam bidang tenaga bersih dan sektor pertanian. Pusat ASEAN Amerika Syarikat juga diharapkan menjadi pemangkin bagi pertukaran antara masyarakat. Dalam sidang kemuncak itu, para pemimpin menyambut baik peranan positif Amerika Syarikat di rantau ini dan mengalu-alukan peningkatan kerjasama dalam bidang pembangunan modal insan, digitalisasi, tenaga yang dapat diperbarui, belia dan pemerkasaan wanita. Pada penghujung sidang kemuncak tersebut, ASEAN-US Summit Leader Statement on Cooperation on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific telah diluluskan.
Selesai sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-11, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat menghadiri sidang kemuncak ASEAN Kanada di Jakarta Convention Center Republik Indonesia. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah merakamkan ucapan takziah dan simpati kepada mereka yang terjejas akibat kebakaran hutan yang dahsyat melanda Kanada dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Melihat pada cabaran-cabaran yang dihadapi di peringkat serantau, baginda menzahirkan kegembiraan dengan penubuhan perkongsian strategik ASEAN-Kanada bagi meningkatkan kerjasama dalam bidang-bidang yang lebih kritikal dan berkepentingan bersama. Peningkatan bencana yang berhubung kait dengan iklim seperti kebakaran hutan, peningkatan suhu air laut dan pencairan ais di kutub telah menyerlahkan keperluan segera bagi tindakan iklim. Tahun 2023 juga dijangka menjadi tahun terpanas yang pernah dicatatkan. Oleh itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menekankan sokongan Kanada terhadap ASEAN Centre for Climate Change yang dihoskan oleh negara Brunei Darussalam akan membantu ASEAN bagi mewujudkan strategi dan dasar iklim bagi mengurangkan dan menangani cabaran-cabaran ini. Pada mengakhiri titah, baginda menitik beratkan keperluan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pengeluaran pertanian dan keselamatan makanan. Baginda juga menyambut baik kelulusan ASEAN-Canada Joint Leaders Statement on Strengthening Cooperation on Food Security and Nutrition in Times of Crisis. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada, semasa menyampaikan ucapan antara lainnya mengongsikan bahawa ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan strategi Indo-Pacific Kanada adalah selaras dan mempunyai komitmen yang jelas terhadap keamanan dan kestabilan. This highlights the urgency for effective climate action. Di samping itu, Kanada juga menyatakan hasrat untuk menyertai mekanisme yang dipimpin ASEAN seperti Sidang Kemuncak Asia Timur dan Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia selaku negara penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN-Kanada seterusnya menyampaikan kenyataan bersama ASEAN yang antara lainnya berharap untuk penyelesaian awal rundingan mengenai perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Kanada serta menyeru untuk mengukuhkan seni bina kesihatan serantau dan kerjasama dalam penyesuaian dan pengurangan kesan-kesan perubahan iklim. Dalam sidang kemuncak itu, para pemimpin berbincang mengenai meningkatkan hubungan ekonomi antara ASEAN dan Kanada dan memanfaatkan kekuatan Kanada dalam bidang-bidang kerjasama seperti ekonomi digital dan pembangunan modal insan melalui program pendidikan dan beasiswa. Pada penghujung sidang kemuncak, Joint Leaders Statement on ASEAN-Canada Strategic Partnership dan ASEAN-Canada Joint Leaders Statement on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crisis telah diluluskan. Semalam, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santam Malam Gala bagi meraihkan kehadiran ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN, pemimpin-pemimpin negara rakan dialog dan tetamu-tetamu khas yang menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-43 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia dan pengerusi ASEAN. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Hutan Kota Bai Gelora Bung Karno ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Presiden Republik Indonesia dan isteri Ibu Hajah Iriana Widodo. Majlis juga disurikan dengan beberapa persembahan kebudayaan.
Para pemimpin ASEAN dan rakan-rakan dialog akan meneruskan perbincangan mereka semasa Sidang Kemuncak ASEAN India ke-20, Sidang Kemuncak Asia Timur ke-18, Sidang Kemuncak ASEAN Australia ke-3 dan Sidang Kemuncak ASEAN Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-13 hari ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Timbalan Sultan berkenan berangkat menyaksikan perlawanan persahabatan antara pasukan bola sepak kebangsaan negara Brunei Darussalam menentang Sabah FC. Perlawanan berlangsung semalam di Padang dan Balapan Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Brakas. Dalam perlawanan tersebut, pasukan bola sepak kebangsaan negara Brunei Darussalam tewas 1-3 kepada Sabah FC. Gol tunggal pasukan kebangsaan diperoleh menerusi jaringan Adi Said pada minit ke-56, manakala gol Sabah FC masing-masing diperoleh menerusi Ramon Machado di Masido, Muhammad Jafri Firdaus Ciu dan Muhammad Sapi Ashri. Perlawanan persahabatan ini diadakan sebagai persiapan menghadapi pusingan kelayakan Piala Dunia 2026. Satu gerakan baik. Itulah gol kedua. Gol kedua. Satu antaran tepat cukup baik. Luang, itu gol ketiga. Cukup baik. Aliran trafik di sekitar kawasan Kampung Jangsak dijangka lebih lancar dengan siapnya projek jejantas pejalan kaki Kampung Jangsak. Perasmian jejantas berkenaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Dengan menelan belanja lebih RM300,000, jejantas tersebut adalah sumbangan yang dimuliakan Pihin Kapitan Lela Diraja Datuk Paduka Goh King Chin bagi menangani isu keselamatan semua pengguna jalan raya. Universiti Teknologi Brunei mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bersempena Majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei UTB 2023. Majlis diadakan petang tadi di Masjid Universiti Brunei Darussalam UBD. Acara bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku Timbalan Pengerusi Majlis UTB. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil khatam dan cenderahati kepada 98 peserta yang mengikuti khatam. Majlis Convocation 2023 UTB yang akan diadakan pada 14 September ini, seramai 397 bakal graduan akan menerima ijazah. Majlis tersebut akan berlangsung di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Agenda-agenda dan langkah-langkah pelaksanaan projek ASEAN yang berkaitan dengan pengangkutan darat yang telah dikenal pasti antara yang dibincangkan semasa mesyuarat Kumpulan Kerja Pengangkutan Darat ASEAN LTWG ke-32 dan mesyuarat Kumpulan Kerja Khas Keselamatan Jalan Raya Pelbagai Sektor ASEAN MRSSWG ke-14. Mesyuarat-mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Pengangkutan Darat, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Jabatan Pengangkutan Darat juga merupakan tuan rumah bagi mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan iaitu Mesyuarat Kumpulan Sab Kerja Kereta Api ASEAN ARSWG ke-4 dan Mesyuarat Kumpulan Sab Kerja Lebuhraya ASEAN AHSWG ke-21 yang diadakan dari 4 hingga 7 September di salah sebuah hotel di Gadong.
Mesyuarat ASEAN LTWG ke-32 dipengerusikan oleh Awang Rizwan bin Haji Ahmad, Pembangku Pengarah Pengangkutan Darat dan disertai oleh para perwakilan daripada negara-negara ahli ASEAN, Sekretariat ASEAN, rakan dialog yang berkenaan dan organisasi yang berkaitan. Antara agenda-agenda yang dibincangkan termasuk pelaksanaan langkah-langkah berkaitan pengangkutan darat di bawah Pelan Tindakan Komuniti Ekonomi ASEAN AEC dan Pelan Strategik Pengangkutan Kuala Lumpur KLSTP dan kerjasama pengangkutan dengan pihak-pihak luar. Agenda tersebut merupakan hasil mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan dengan LTWG yang telah membincangkan secara terperinci dengan laporan terkini serta perkembangan pelaksanaan tindakan berkaitan dengan pengangkutan darat dan mengambil kira hal ehwal keselamatan jalan raya di bawah KLTSP. Hasil mesyuarat LTWG seterusnya akan dilaporkan di mesyuarat para pegawai kanan pengangkutan ASEAN STOM ke-55 dan mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN ATM ke-30 yang dijangka diadakan pada penghujung tahun ini. Seorang individu warga negara China dihadapkan ke Mahkamah Magistrate hari ini dan mengaku tidak bersalah atas dua tuduhan di bawah bab 6-B Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Pertuduhan dikemukakan terhadap Jiang Zijun, defendant berumur 50 tahun selepas Biro Mencegah Rasuah BMR menerima laporan daripada pasukan polis Diraja Brunei berhubung seorang warga asing yang menawarkan wang berjumlah RM325 kepada 3 anggota polis sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan terhadapnya kerana disyaki melakukan kesalahan lalu lintas jalan raya. Siasatan yang dijalankan oleh BMR mendapati pada 2 September 2023, kira-kira pukul 8.25 pagi, defendant sedang memandu keretanya ke tempat kerjanya di Jati Selatan, Pulau Muara Besar apabila dia dilihat dan ditahan oleh dua anggota polis yang sedang meronda, memandu tanpa memakai tali pinggang keselamatan dan juga menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Kedua-dua anggota polis tersebut menjelaskan kepada defendant mengenai kesalahan yang dilakukannya di bawah Akta Lalu Lintas Jalan Raya. Defendant kemudian menawarkan RM200 kepada dua anggota polis berkenaan sebagai dorongan untuk tidak mengambil sebarang tindakan terhadapnya, tetapi apabila anggota polis itu menolak wang tersebut, dia malah menambah RM50 lagi tetapi masih ditolak oleh dua anggota polis berkenaan. Perkara ini segera dilaporkan kepada pegawai atasan oleh kedua-dua anggota polis berkenaan yang kemudiannya datang ke tempat kejadian. Apabila anggota polis ketiga tiba di tempat kejadian, defendant juga menawarkan wang berjumlah RM75 kepadanya sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan terhadapnya atas kesalahan lalu lintas jalan raya yang dilakukannya. Defendant seterusnya ditangkap dan dibawa ke Balai Polis Pusat Bandar Seri Begawan dan kes dilaporkan ke BMR untuk siasatan lanjut. Defendant dihadapkan ke Mahkamah Magistrate kerana menawarkan wang tunai RM250 dan RM75 kepada 3 anggota polis. Magistrate Syafina binti Syahim menetapkan 21 September 2023 untuk sebutan lanjut kes bagi menetapkan tarikh perbicaraan. Sementara itu, defendant direman di penjara Maraburong setelah Timbalan Pendakwa Raya Syafina binti Hazin membuat bantahan untuk defendant dibebaskan dengan ikat jamin. Pasukan bola sepak kebangsaan negara Brunei Darussalam bawah 23 tahun memulakan aksi pusingan kelayakan Piala Asia FC bawah 23 tahun dalam perlawanan kumpulan A menentang tuan rumah Jordan awal pagi tadi. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Prince Muhammad di Banat Zarqa itu menyaksikan pasukan Brunei tewas 0-9 kepada Jordan. Pasukan negara Brunei Darussalam seterusnya akan berdepan Syria Sabtu ini 9 September.